Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita berjumpa kembali pada sesi bahasa Arab komunikasi. InsyaAllah pada sesi kali ini kita akan belajar membina ayat. Saya dah siapkan untuk tuan-tuan dan puan-puan semua ayat-ayat yang kita kena terjemahkan kepada bahasa Arab. Dan ayat-ayat ni boleh tuan-tuan dan puan-puan temukan dan boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok atau baca dalam modul. Ini dekat muka surat terakhir pada modul saya ni. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cek kat sana. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum kita mulai, adakah suara saya jelas ya? Suara saya okey, tak ada masalah ya? Suara saya okey. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan ya? Suara saya okey ya? Tak ada masalah ya? Tulisannya pun okey nampaknya. Okey. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada terasa suara saya tak jelas ataupun tulisan dia tak nampak, tapi rasa saya ni dah cukup besar dah. Kalau nak besarkan lagi takut tak cukup tempat dia. Okey. Tapi semoga je tuan-tuan dan puan-puan semua boleh nampak tulisan yang saya dah tulis dekat skrin ni. Di sini ni, pada hari ini kita nak belajar membina ayat. Dalam modul saya dah tulis, dalam modul saya dah letakkan dekat muka surat yang terakhir. Tuan-tuan dan puan-puan boleh baca. Dekat modul tu, latihan yang terakhir tu saya tulis al-jumlatul ismiyah. Sini semua ni jumlah ismiyah. Lepas tu sini makna jumlah ismiyah. Tuan-tuan dan puan-puan kan sudah tahu ya, apa yang dinamakan dengan jumlah ismiyah. Kita pun tadi ada bincangkan sedikit pada sesi tasrif atau saraf. Apa maksud daripada jumlah ismiyah? Jumlah yang dimulakan dengan mubtada, lepas tu ada khabar. Ataupun jumlah atau ayat yang dimulakan dengan kata nama atau isim. Okey tuan-tuan dan puan-puan ya? Okey. Jadi, ini ni bahasa Melayu dia punya. Kita kena cari bahasa Arab dia. Kita translate kepada bahasa Arab. Contoh dia, mereka di dalam masjid. Jadi macam mana? Hum fil masjidi. Macam tu contoh dia lah. Hum fil masjidi. Sini makna ayat dia, mereka di dalam masjid. Jadi bahasa Arab dia apa? Hum fil masjidi. Okey tuan-tuan puan-puan ya? Sekarang kita cuba yang kedua lagi. Yang kedua. Kereta saya di dalam rumah. Kita cuba yang ni. Kereta saya di dalam rumah. Kereta saya di dalam rumah. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan dan puan-puan semua? Kereta saya di dalam rumah. Apa bahasa Arab tuan-tuan dan puan-puan? Kereta saya di dalam rumah. Kereta saya di dalam rumah. Sila. Kereta saya dalam rumah. Apa bahasa Arab dia? Kereta saya apa bahasa Arab tuan-tuan dan puan-puan? Ada yang boleh jawab? Kereta saya di dalam rumah. Apa bahasa Arabnya? Kereta. Kereta sayyaratun. Sayyaratun. Kereta saya apa dia? Sayyarati. Di rumah fi. Fil baiti. Tapi ustaz, di dalam rumah boleh ke tak kereta dalam rumah? Mungkin dalam rumah dia besar lah mungkin. Mungkin rumah dia besar jadi kereta pun boleh letak dalam rumah. Okey. Jadi kereta saya di dalam rumah. Ini pun juga jumlah ismiyah. Dimulakan dengan isim tuan-tuan dan puan-puan ya.
Okey. Kita cuba lagi yang lain. Okey. Saya nak ni tuan-tuan dan puan-puan lah yang jawab lagi ni. Okey, kita cuba yang ni. Perkataan selanjutnya. Okey. Kejap tuan-tuan puan-puan ya. Perkataan selanjutnya. Perkataan selanjutnya. Buku-buku saya di dalam almari. Buku-buku saya di dalam almari. Buku-buku saya di dalam almari. Sila, tuan-tuan dan puan-puan semua, sila tulis apa bahasa Arab dia. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah. Buku-buku saya di dalam almari. Ada yang masih ingat apa bahasa Arab almari? Almari bahasa dia adalah khizanatun. Jadi kalau buku-buku bahasa dia kutubun, buku-buku lah dulu ya. Buku-buku bahasa dia kutubun. Buku-buku kutubun. Kalau almari khizanatun. Almari khizanatun. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan semua, sila bina ayat. Buku-buku saya di dalam almari. Sila. Ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang boleh jawab. Apa bahasa Arabnya buku-buku saya di dalam almari? Kutubun ni maknanya buku-buku atau kitab-kitab. Khizanatun ni maknanya almari. Sila. Di antara tuan-tuan dan puan-puan yang sudah hadir. Yang sudah hadir bersama dengan kita, sila jawab. Tak apa, salah tak apa. Hajah Zainab, Hajah Kilauan Bintang, Hajah Datin, Hajah Hawa, apa lagi ni? Hajah. Saya pun tak nampak, tak tahu juga ni. Tak terbaca semua. Siapa yang boleh yang tengok live kita ni. Okey, tak ada yang nak jawab? Okey. Tak apa, tersilap pun tak apa. Salah tak apa. Namanya juga belajar. Ada yang boleh jawab? Buku-buku saya di dalam almari. Kita ambil yang ni. Kutubun kalau menyatakan saya, kutu plus dengan ya. Jadi dia macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Jadi dia kutubi. Jadi dia kutubi. Buku-buku saya. Di dalam almari, fi. Buat fi. Fi almari, boleh guna alif lam pun boleh. Al-khizan. Kalau ada huruf jar, maka ujung dia jadi macam mana? Baris bawah tuan-tuan dan puan-puannya. Jadi dia kutubi fil khizanati. Tak nak gunakan alif lam Ustaz? Boleh juga. Tapi dia tak kat ujung ni tanwin khizanatin jadi dia. Macam tu. Kutubi fil khizanati. Buku-buku saya di dalam almari, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Hal hadza wadih am la? Okey. Ini pun juga jumlah ismiah ni. Kenapa Ustaz? Sebabkan dimulakan dengan buku. Buku tu isim. Samalah macam tadi ni. Sayyarah. Ini kereta. Kereta tu juga isim. Kata nama. Okey. Kita teruskan lagi. Kita teruskan ni. Selanjutnya. Telefon bimbit saya. Okey. Telefon bimbit saya. Ni kita cuba. Apa bahasa Arabnya? Telefon bimbit. Telefon bimbit saya. Bukan saya ni. Telefon bimbit dia. Dia lelaki atau perempuan boleh lah. Telefon bimbit dia. Telefon bimbit dia. Telefon bimbit dia di bilik saya. Apa bahasa Arabnya tu tuan-tuan dan puan-puan semua? Telefon bimbit dia di dalam bilik saya. Ada yang boleh buat? Ada yang boleh buat? Di antara tuan-tuan dan puan-puan, telefon bimbit. Telefon bimbit apa bahasa dia Ustaz? Telefon bimbit boleh. Jawal boleh. Nak gunakan jawalun hatifun juga boleh. Jawalun sajalah kita buat. Lepas tu bilik. Bilik apa bahasa dia? Ghurfatun atau hujuratun boleh juga. Sila. Tuan-tuan dan puan-puan, sila bina ayat. Jawal ni maknanya telefon bimbit. Ghurfah ni bilik. Jadi telefon bimbit saya, dia punya di dalam bilik saya. Sila. Siapa yang boleh? Hatif juga boleh. Hajah Nur Fazilah boleh. Masya Allah, Mumtazah. Ada lagi yang boleh nak jawab? Telefon bimbit dia punya di dalam bilik saya. Sila. Okey, ada yang boleh jawab? Sekarang, okey. Ada yang boleh jawab? Tak ada?
Siapa lagi nak tambahkan? Selain daripada Hajah Nur Fazila. Hatifuha boleh. Jawali fi ghurfati mumtazah. Hajah Kasmara fi Uddin. Ada lagi yang boleh buat? Siapa di antara tuan-tuan? Jadi macam mana? Telefon bimbitnya. Nya ni boleh dengan hu ataupun dengan ha. Sebabkan nya tu kan boleh hu, boleh ha. Telefon bimbitnya. Jadi jawalun plus dengan hu atau ha. Tuan-tuan dan puan-puan kalau nak menyatakan dia lelaki gunakan hu ya. Kita cubalah dia lelaki lah. Kita hu kan. Lepas tu kalau menyatakan kepunyaan maknanya dia susunan dia macam mana? Mudhaf dengan mudhafun ilaihi. Mudhaf dengan mudhafun ilaih. Kalau mudhaf maknanya tak boleh tanwin. Jadi dia jawalu. Jawalu. Jadi dia jawaluhu ataupun hatifuhu jawaluhu di bilik. Di fi bilik saya fi ghurfati. Kalau saya plus dengan ya jadi dia ghurfati. Jawaluhu fi ghurfati. Ataupun hatifuhu fi ghurfati. Boleh juga. Okey. Masya Allah. Ramai dah mulai ramai yang jawab. Tak apa. Silap-silap pun tak apa. Okey. Jadi itu bahasa Arabnya. Telefon bimbit dia di dalam bilik saya. Jawaluha atau jawaluhu fi ghurfati. Okey. Kita cuba lagi yang lain lah. Yang ni. Ayah saya di pejabat. Saya besarkan sikit lah pesan dia. Ayah saya di pejabat. Sila. Siapa di antara tuan-tuan dan puan-puan yang boleh bina dalam bahasa Arab? Apa terjemah ni? Madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Ayah saya di pejabat. Sila. Siapa di antara tuan-tuan dan puan-puan? Sila terjemahkan ke bahasa Arab. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Ayah saya di pejabat. Sila. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa bahasa Arabnya? Ayah saya di pejabat. Ada yang boleh jawab? Ayah saya. Ayah abun. Pejabat apa pejabat bahasa dia Ustaz? Pejabat. Pejabat bahasa dia lah maktabun. Maktabun. Pejabat ya. Ayah saya di pejabat. Pejabat tu maktabun. Sila. Okey. Hajah Nur Fazila. Ada lagi di antara hajah, haji semua yang boleh jawab? Ayah saya di pejabat. Hajah Aisyah, ayah saya di kantor. Boleh. Okey, sila. Rubah kepada bahasa Arab bukan kepada bahasa Indonesia. Okey, ayah saya di pejabat. Okey, Abi, ramai jawab ya. Abi fi fil maktabi. Boleh gunakan alif lam ya. Fil maktabi. Ujung dia kena baris, kena letak baris bawah. Jadi dia Abi fil maktabi. Okey. Ayah saya di pejabat. Di dalam pejabat. Okey. Boleh? Ayah dan haji, tuan-tuan dan puan-puan semua boleh faham ya? Hal hadha wadih amla? Wadih ya? Okey. Kita cuba yang selanjutnya. Kita cubalah sampai azan ni. Dia sama je. Susunan ayat dia sama je. Tak ada beza pun. Okey. Ibu saya. Sekarang ibu saya lagi ni. Ibu saya. Ibu saya di sekolah. Ibu saya di sekolah. Ibu saya di sekolah. Atau di madrasah pun jugalah. Di sekolah tu madrasah lah maksud dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Ibu saya di sekolah. Sila. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Sila bina ayat ibu saya di sekolah atau di madrasah. Sila. Siapa yang boleh di antara tuan-tuan dan puan-puan semua? Masya Allah. Okey, dah boleh jawab. Ada yang jawab dah? Okey. Ibu saya di sekolah atau di madrasah. Ada lagi nak jawab? Hajah Nur Aizan, Hajah Nur Fazila, Ummi. Okey, mumtaz. Okey. Ibu saya di sekolah. Okey, betul. Ummi fil
fil madrasati. Ibu saya di sekolah. Oh, ayah saya di pejabat, ibu saya di sekolah. Saya seorang je dekat rumah. Boleh juga. Saya dekat rumah, boleh juga. Ana fil baiti. Okey, macam tu ya, tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Ini dia. Kita tambahkan lagi lah. Ini ni sama-sama je tadi ni ayat dia ni. Mereka di dalam masjid, kereta saya di rumah, buku saya di almari, telefon bimbit dia di bilik saya, ayah saya di pejabat, ibu saya di sekolah. Itu senang saja. Sekarang kita ubah kepada bentuk yang lain lagi. Bentuk yang lain ni. Ni macam ni. Muhammadun, contoh dia. Muhammad dia sedang makan nasi. Muhammad dia sedang makan nasi. Muhammadun ya'kulu ar-ruzza. Muhammadun ya'kulu ar-ruzza. Sekarang kita ubah ni. Maknanya kita ubah sekarang ni macam tu juga ya kat sini. Orang-orang Muslim sedang bersafar ke Makkah. Orang-orang Muslim maksud dia apa? Hajah dan haji semua. Al-muslimuna sedang bersafar. Sedang bersafar. Apa bahasa Arab dia? Sedang bersafar. Kalau bersafar, bahasa dia adalah safara, yusafiru. Kalau sedang kita gunakan yang fi'il mudhari'. Kita gunakan yang ni ya. Kita gunakan yusafiru. Okey, kita hilangkan yang ni, kita hazafkan ni. Okey. Yusafiru. Yusafiru. Okey, sebesarkanlah tulisan dia. Yusafiru. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi al-muslimuna yusafiru. Sebabkan sini ramai, sini kan al-muslimuna ni maknanya samalah kita cakap macam orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim tu, maknanya mereka kan hajah dan haji ya, samalah macam mereka. Kalau hum macam mana? Hum yusafiruna. Yusafiruna ila Makkah. Yusafiruna ila Makkah. Jadi kalau dekat sini kan orang-orang Muslim itu, maknanya kita cakaplah mereka kan, kita cerita tentang orang-orang Muslim. Mereka, kalau hum macam mana hajah dan haji? Hum, maka kita gunakan yusafiruna plus dengan waw dan nun. Tambahkan dengan waw dan nun. Jadi yusafiruna ila Makkah. Okey. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya? Orang-orang Muslim itu sedang bersafar ke Makkah. Al-muslimuna yusafiruna ila Makkah. Okey. Jadi macam tu ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi itu sajalah untuk latihan kita hari ini. Yang latihan-latihan ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam modul yang saya sudah bagikan, saya sudah hantar kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Bagi yang belum punya modul ni, sila kontak saya ataupun admin Pusat Tahfiz At-Taqwa. Sebabkan dalam modul ni dah ada latihan-latihan yang boleh menguatkan kefahaman tuan-tuan dan puan-puan untuk membina ayat. Okey, ini ni latihan ni yang sekarang kita bina ni, ini pada muka surat terakhir dalam modul yang telah saya susun untuk tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Okey, masih ada lagi beberapa latihan. InsyaAllah hari nanti kita minggu hadapan insyaAllah kita sambung lagi. InsyaAllah. Sebabkan sekarang pun dah azan, itu sajalah perbincangan kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan mengenai bahasa Arab komunikasi. Syukran jazilan tuan-tuan dan puan-puan semua, hajah dan haji semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada kelas live kita hari ini, iaitu bahasa Arab komunikasi. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Astaghfirukum ala kullil akhta'. Minta maaf tersilap kata, tersalah bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan hajah semua, afwan.